KPM. Panas. Kenapa studio ni panas? Tak buka aircon ke? Perintah, aircon dah buka ke? Apa? Rosak? Jangan risau. Abang ada sebabnya hari ni. Subjek yang kita nak belajar iaitu menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Assalamualaikum. Diharapkan anda semua sihat-sihat. Dan ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa memakai pelitup muka, mencuci tangan dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, macam saya cakap tadi, hari ini subjek yang kita nak belajar yang tadi tu saya cuba pendekkanlah menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Susah macam mana aku nak pendekkan ni. Okey, dan saya pasti cikgu yang nak ajar kepada koma ni mesti berdebar sebabnya dia daripada orang Perak, orang kampung teman. Jadi kita tengoklah siapa cikgu ni. Jom kita tengok. Itu dia cikgu yang mengajar koma ni, Cikgu Farida Atemika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Sihat, insyaAllah. Alhamdulillah. Kenapa nampak Mika macam nervous? Tak ada. Nervous ke Mika? Tak ada, biasa je. Tak adalah. Cikgu, kita nak tanya, cikgu mengajar pagi subjek ini dah berapa lama cikgu? Saya dah ajar 13 tahun. Masya Allah, dah jadi guru besar dah cikgu ni tahu. 13 tahun. Okey cikgu, mungkin secara ringkas lah kan, apa yang pelajar-pelajar ni akan belajar di dalam subjek ini, sebab kita tahu format sebelum ni berbeza. Betul. Sebelum ni KBSM. Ya, betul. Yang ini dah KSSM. Betul. Atemika komen sikit. Okey, sebenarnya tak ada perbezaan banyak sangat. Cumanya ada perubahan terhadap silibus. Kalau dulu kita ada belajar tentang peti sejuk domestik. Tapi untuk yang KSSM, peti sejuk tak ada. Pergi mana peti sejuk tu? Peti sejuk tu dah tak termasuk dalam silibus lah kiranya. Okey. Baik. Lepas tu format soalan pun ada perubahan sedikit. Dan dengan kata cikgu telah servis aircon sebanyak 3,000 unit dah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Cikgu ada rasa panas ke dalam studio ni? Sejuk sangat. Alah, kan tadi saya cakap panas. Cikgu cakaplah panas. Okay. Dah kata ikan pula. Okey, cikgu, kita nak ke sini pula untuk kita membuat protokol kesihatan, sebab kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, dijemput cikgu ke sini untuk sanitize tangan cikgu terlebih dahulu sebelum kita mulakan kita punya kelas. Jadi cikgu boleh gunakan. Okey. Alright. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey. Saya pun akan menggunakannya juga. Kita cuci. Nampak? Okey. Sehingga bersih, dan selepas itu kesian cikgu. Nanti waktu dia mengajar tiba-tiba orang kata macam lemas ke ataupun berkabut-kabut semi mata tu kan. Kita boleh buka cikgu kita punya pelitup muka dan dah buka dan letakkan di tempat yang bersih dan selamat, salah satunya ziplock. Kita cikgu letak dalam tu cikgu. Okey. Boleh cikgu ya? Boleh. Okey, kita dah tahu dah kan. Macam tadi cikgu ada mengatakan subjek ini sebelum ni peti ais tak belajar. Peti ais belajar. Sebelum ni belajar tapi yang ni tak belajar. Tak ada. Dan dia ada perubahan sedikit lah kan. Itu pendapat cikgu. Kita nak tanya juga pandangan pelajar mengenai subjek ini sama ada mudah ataupun senang, dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Nak tahu apa pandangan pelajar? Jom kita tengok. Boleh cikgu ya? Boleh. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Diana Nabila binti Zulfa dari SMK Kampar Perak. Saya salah seorang pelajar yang mempelajari subjek menservis peralatan dan penyamanan udara. Subjek ini senang, tergantung pada minat pelajar dan faham prosedur yang telah ditetapkan. Saya juga berterima kasih kepada ibu bapa saya yang memberi peluang saya untuk mempelajari subjek MPV ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Rasli, calon SPM 21 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar Perak. Saya meminati subjek menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara ini kerana saya dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, prospek jaya, peraturan dan undang-undang pekerjaan. Subjek ini juga memberi penekanan berkaitan kepentingan pemeliharaan dalam sekitar serta etika dan budaya kerja dalam bidang penyejukan dan penyaman udara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama
saya Nur Hisham bin Irwan. Saya dari sekolah SMK Abi Perlis dan juga merupakan calon SPM 2021. Saya merupakan pelajar mengambil subjek menservis peralatan penyukan dan penyaman udara. Subjek MPPPU ini senang untuk dipelajari dan ianya bergantung atas minat serta faham prosedur yang ditetapkan. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru serta ibu bapa yang telah memberi peluang dan tunjuk ajar kepada saya dalam subjek MPPU ini. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamila Nabila binti Mak Syamsul. Saya pada Sekolah Menengah Kebahasaan Abi Perlis dan merupakan calon SPM 2021. Saya merupakan pelajar yang mengambil subjek menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Subjek ini amat senang dipelajari dan daripada itu, banyak peluang pekerjaan dapat kita peroleh. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru dan ibu bapa kerana memberi peluang kepada saya untuk mempelajari subjek ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Iman Akib bin Azhar, calon SPM 2021 bagi subjek Entry PU SMK Abi. Saya amat meminati bidang ini kerana ia memberi banyak peluang pekerjaan kepada saya. Antara projek yang paling saya gemari dalam bidang ini ialah kerja permaipaan kuprum. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dah rasa sejuk dah kat studio ni. Terima kasihlah dekat Cikgu Farida. sebab dialah kita punya aircon dekat studio ni kembali normal. Terima kasih Cikgu. Okey, kita dah tahu dah kan subjek yang kita nak belajar ini adalah MPPPU, iaitu menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Panjang subjek ni Cikgu Dan kita nak tahu juga siapa pelajar-pelajar yang akan bersama kita. Katanya daripada ada 2 buah sekolah. Nak tahu siapa? Jom kita perkenalkan mereka ini dah. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Ramai cikgu hari ini kita ada. Kita ada daripada 6 buah sekolah. Okey, cikgu nak perkenalkan ke? Boleh cikgu? Pelajar lah. Pelajar lah. Okey, sila perkenalkan ni. Siapa ni? Syamira. Syamira. Kenalkan nama awak, tinggal kat mana, nombor telefon, apa nama TikTok, IG semua. Nama saya Nur Syamira Nabila binti Mak Syamsul. Saya berasal dari Perlis. Ni, mangga dah mangga. Harum, apa harum ni? Ada? Ada. Kalau ada, hantarlah sikit. Okey. Seterusnya kita ada siapa? Hakimi. Yang memakai tie berwarna merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hakimi bin Rosli. Okey. Saya tinggal di Perak. Sekolah saya Sekolah Menengah Kebahasaan Kampar. Kalau saya cikgu, saya sekolah Gunung Rapat. Kalau dengar je sekolah Kampar, kita tak geng ni, tak geng. Okey, ni Diana. Diana, silakan. Hai, nama saya Diana Nabila binti Zulfa dari SMK Kampar Perak. Alright, baik. Kelas apa? Kelas? Nama kelas? 5 MPV. 5 MPV ini kelas depan sekali cikgu Kelas nombor. Ada nombor jurusan MPV InsyaAllah. Okey, ni Iman Zuhakimi. Hai, nama saya Iman Zuhakimi bin Azli. Saya bersekolah di SMK Kampar. Cikgu, saya selalu nampak dia dekat Ipoh Perit, cikgu. Ya, cikgu. Saya selalu nampak dia pergi Ipoh Perit, tak tahu buat apa, cikgu. Iman Akib. Hai. Nama saya Iman Akib. Okey. Saya asal dari Perlis. Kalau tadi pun Perlis juga, ini satu sekolah lah. Betul. Memanglah tu sekolah takkanlah sekolah lain. Apalah kau ni. Okey, Hisham Irwan. Tengok cikgu, headphone dia lain macam. Dia seorang je yang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hisham bin Irwan. Saya dari SMK Abi Perlis. Hisham, hang gamers ke? Hang gamers lah, gamers. Taklah. Kenapa dia gelap tak ikut? Taklah. Okey, jadi kita dah perkenalkan apa yang belajar ini. Saya rasa ini 1 jam ni memang cukup fun lah cikgu kita belajar insya-Allah kan. Okey, dan anda semua pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kelas kita bagi saja MPPPU. Dipersilakan.
Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Siti Norfarida binti Hassan daripada SMK Kampar, Perak. Okey, so hari ini saya nak memperkenalkan tentang subjek MPV, Mata Pelajaran Vocational, Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara. Alright. Okey. Okey. So, yang pertama sekali saya nak memperkenalkan kepada pelajar semua silibus tentang tajuk-tajuk yang dipelajari semasa tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So, dekat sini kalau nampak, untuk tingkatan 4 kita akan mempelajari 8 modul lah. Okey. Dan hari ini saya akan menyampaikan modul 1, pengenalan kepada bidang penyejukan dan penyamanan udara. Baik. Okey. So, modul 2, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, peralatan dan meteorologi. Okey, modul 4 ni antara pelajar-pelajar yang paling pelajar minat. Okay? Apa tu? Kerja pemaipan. Oh. So dekat sini pelajar-pelajar memang tertariklah dengan aktiviti kimpalan gas, potong tiup kuprum. Oh, nice. Nak bengkokkan, nak cantumkan, macam tu. Okey. So seterusnya komponen kitaran asas penyejukan dan penyamanan udara, kemudian pengendalian bahan pendingin, elektrik asas dan juga sistem kawalan. Okey. So, untuk tingkatan 5 pula, kita belajar sikit je. 2 je? 2 je. Pasal apa, cikgu? Sebab kami ada amali. Amali tu memerlukan masa lah. Okay. So, untuk tingkatan 5, yang perlu kita belajar adalah sistem penyamanan dan pengalihan udara. Baik. Dan juga seterusnya pengenalan keusahawanan. So, kami kalau bolehlah nak melahirkan pelajar-pelajar yang kira macam pandai berniaga kalau boleh. InsyaAllah. Okey. Okey. So seterusnya saya nak memaklumkan tentang format pentaksiran. So kalau sebelum ni kita KBSM, so sekarang ni kita KSSM kan, ada perubahan sedikit. Okey. So kalau tengok dekat sini kita ada 2 kertas, iaitu kertas yang pertama 7108 adalah kod kita lah, palang 1 untuk kertas 1 yang merupakan ujian bertulis. Okey. So ujian bertulis ni masa kita ambil peperiksaan SPM tu, kita jawab daripada soalan 1 sampai habis kan. Sebenarnya dia memberikan markah 40% sahaja. Okey, tapi tinggilah, membantulah untuk penskoran. Okey, kemudian kertas 2 pula. Okey, 7108 palang 2, dia merupakan kerja khusus. So dekat sini pelajar dia mesti kena buat depan-depan guru. Cikgu kena tengok macam mana, betul ke tak, macam tu. Prosedur dia ikut ke tak daripada A sampai Z macam tu. Okey, dan untuk kertas 2 ni dia sangat memberi markah yang tinggi, 60%. Ya, betul. So pelajar-pelajar memang dekat sinilah kalau boleh tempat yang skor markah yang tinggi. Okey. So kita pergi dulu dekat kertas 1. Okey. Kertas 1 dia akan berlangsung secara 2 jam. Okey. Kemudian dia ada, kalau dulu ada bahagian A, B dan C. Tapi sekarang dia ada 2 bahagian sahaja. Okey, bahagian A 15 soalan dan bahagian B 4 soalan. Baik. Di mana dekat sini tadi daripada 40 markah dinisbahkan bahagian A 60 markah dan bahagian B 40 markah. So dekat sini perlulah ada teknik-teknik untuk skor juga markah. Okey. Manakala kertas 2 pula, okey, yang ini pelajar-pelajar perlu siapkan daripada Februari tingkatan 4, semasa tingkatan 4 bermula daripada bulan 2 sehinggalah bulan Julai tingkatan 5. So maknanya pelajar tingkatan 5 saya ni bulan 7 ni diorang dah sepatutnya kena complete semaksimum mungkin modul. Oh, means diorang tak nak raya, cikgu? Tak boleh. Okey. Okey. Okey, seterusnya tugasan modul. Okey, jumlah modul yang ada adalah 9 modul. Baik. Okey, yang mewakili markah macam saya kata tadi 60 markah. Okey. So, untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang mengambil subjek MPV, semasa tingkatan 4 sekurang-kurangnya mesti siapkan 3 modul. Kalau tak siap ni kiranya umpama macam untuk pendaftaran SPM MPV tak layak. Oh. Syarat dia. Wow. Okey, so kiranya pelajar-pelajar tu dekat sini saya memang sangat tekankan pelajar-pelajar MPV kalau nak ambil kehadiran, attitude, keinginan, lepas tu kefahaman teori mesti kena dapat lah. Attitude pun kena ni juga? Of course. Oh, jadi pelajar-pelajar cikgu mana attitude yang macam yang baik, cikgu? Semua baik. Wah, nampak. InsyaAllah semua baik. Okay. Lega hang Iman hang dah lah selalu pergi perit. Okey. Okey, saya terus ya. Boleh, cikgu. Okey.
So, hari ini saya akan terus masuk kepada modul 1. Okey, modul 1 tajuk dia adalah pengenalan kepada bidang penyejukan dan penyamanan udara. Baik. Okey. So, apa yang kita kena tahu dalam modul 1 ni? Yang pertama sekali adalah jenis penyamanan udara. Okey. Kita ada kat sini, pelajar-pelajar kena tahu sekurang-kurangnya 3 modul lah yang akan kita pelajari. Okey. Yang pertama, penyaman udara jenis pisah. Yang ini tahu tak yang macam mana? Tak. Jenis pisah. Siapa boleh explain? Siapa boleh terangkan jenis pisah dia macam mana? Saya nampak Syamira angkat tangan tadi. Tak ada. Syamira tak. Ni pasal Ipa jujur sangat. Okey. Saya petik nama boleh ke? Ya Allah, cikgu. Cikgu petiklah siapa. Jangan petik nama host je. Okey. Host cikgu jangan petik. Okey, saya nak tanya Diana Nabila boleh? Diana Nabila dia busy, cikgu. Dia tengah ayam bertupat. Penyaman udara jenis pisah. Apa yang awak akan tahu? Penyaman jenis pisah. On mic. Mic on. Okey. Boleh on. Okey. Tak apa. Kalau salah pun it's okay. Kita belajar. Alamak. Cakap. Dekat dalam bengkel yang mana satu? Dalam bengkel yang mana satu? Mungkin awak boleh tunjuk dekat bengkel sekolah awak sekarang? Dah nak pergi sekolah pula. Okey. Macam mana? Okey, apa yang awak tahu? Apa yang awak faham? Jenis pisah. Break up. Dia macam break up ke? Bercinta? Pisah? Berpisah. Tak apa. Kalau salah pun tak apa. Kita belajar. Dia macam mana? Apa yang awak tahu? Atau apa yang awak ingat? Atau apa yang awak cuba nak tembak? Tak dapat. Tak dapat. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okey. Seterusnya penyaman udara jenis tingkap. Kejap lagi saya akan terangkan. Okey, seterusnya penyaman udara jenis mudah alih. So kalau ikutkan yang ini adalah yang terkini lah. Yang latest punya teknologi yang terkini. Okey. So macam tadi Nabila saya bantu penyaman udara jenis pisah. Okey. Mudah je. Apa tu cikgu? Yang pertama dia adalah unit dalam. So benda ni biasanya pasang dekat rumah lah biasanya. Dekat rumah, dekat hotel, penyaman unit dalam. Okey, ataupun nama dia indoor unit. Seterusnya unit luar. Ni kat luar. Pasang tu sebab nama dia pisah. Okey. Satu dekat dalam, satu dekat luar. Okey. Yang ni unit luar, kita panggil dia sebagai outdoor unit. Okey, satu lagi dia memerlukan alat kawalan jauh. Ini yang selalu dekat rumah, cikgu? Ya, kat rumah, dekat hotel biasanya pun ada juga. Okey. Okey, seterusnya penyaman udara jenis tingkap. Okey, penyaman jenis tingkap ni dia datang dalam heater. Jadi heater juga kan cikgu kan? Yang kalau macam dekat Malaysia biasanya tak ada yang heater. Kalau dekat luar negara yang ada 4 musim dia macam besar panjang sikit. Dia memang datang dalam satu unit lah. So dia sebenarnya yang ini adalah bahagian hadapan. Yang ini dalam rumah, kawasan dalam rumah. Okey, dia dipasang dekat tingkap ataupun kalau shieling kita kena shieling pula ya Allah. Dinding rumah, maafkan saya. Okey cikgu. Shieling pasang kat atas mana boleh shieling kan? Shieling kat atas cikgu. Macam mana nak pasang aircon? Boleh jugalah cikgu kan ada aircon yang kat atas tu. Itu unit ceiling lain. Itu lain punya. Okey. Kemudian kalau dekat bahagian belakang yang ini merujuk kepada kawasan luar rumah lah. Okey, tapi dia satu tapi dia yang dipasang. Besar tu. Okey, dia ada perumah dia. Okey, seterusnya tu selalu kat office cikgu office tapi biasanya unit tingkap tak berapa ramai yang tak berapa famous sangat yang pakai. Okey, penyaman udara jenis mudah alih pula yang ini yang terkini lah. Kita jangan sebut brand tu. Brand tu jangan sebut. Yang dye. Okey, tidak. Okey, yang ini adalah yang terkini. So kelebihan dia kita boleh katakan kalau kampung panas kita nak bawa balik. So tak ada masalah lah. Dia memang boleh mudah alih. Dia boleh balik bawa ke mana-mana yang kita nak. Okey, dia tak fix. Kalau macam yang dua tadi tu fix. Kalau dah pasang situ je kan. Tak boleh pisah. Tapi kalau yang ni mudah alih, kita boleh bawa ke mana-mana sahaja. Tapi yang ni mahal cikgu kan? Harga dia lebih kurang 1,000 something juga. Saya pernah tengok cikgu, rumah kawan saya, nama dia siapa? Prita berada 10 cikgu.
Panas rumah dia cikgu Ya betul ya. Jenuh juga Okey. tu nak buat pemasangan. Okey. Ya. Okey, seterusnya bahan pendingin. Okey, saya nak tanya. Boleh ke saya nak tanya ni? Okey, katakan bahan pendingin ni, katakan kita dah memang ada unit pisah. Ya. Tapi kita tak ada bahan pendingin. Adakah memenuhi spesifikasi penyejukan? Sudah soalan susah ni. Ini bukan soalan SPM dah cikgu. Senang je. Ini soalan STPM ni. Okey. Hakimi angkat tangan tadi saya nampak. Hakimi boleh jawab? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kenapa? Sebab dia tak boleh cikgu. Sebab tak ada bahan penunjukan. Okey. Agak memenuhi jawapan. Agak memenuhi jawapan. Ya, betul. Okey, so bahan pendingin ni dia adalah medium yang penting. Perasan tak? Pernah dengar tak? Ataupun kita pernah tak sembang-sembang dengan kawan-kawan? Kan? Nak tambah gas lah kat kereta. Tambah gas? Ada, kan? Aircon ni sebab aircon dia dah tak sejuk. Tak sejuk lah, kena tambah gas ni. Gas tu apa? Gas tu adalah bahan pendingin. Inilah dia sebenarnya. Okey. So kalau tak ada bahan pendingin, memang tak akan sejuk sistem apa-apa sekalipun. Okey. So dia merupakan medium penting dalam sistem penyejukan dan penyamanan udara. Okey, dia berbentuk wap dan boleh bertukar kepada bentuk cecair apabila berlaku perubahan. Okey. Kitaran asas penyejukan. Macam mana bahan pendingin tu boleh berubah bentuk? Siapa boleh jawab? Okey, siapa? Iman Akib. Iman Akib boleh jawab tak? Iman Akib boleh ke Iman? Dapat soalan tak? Kalau tak saya nak ulang soalan. Faham tak soalan yang diberikan oleh Cikgu Farida? Apa? Nak berhenti rehat? Ulang. Dia minta ulang cikgu. Okey. Saya tanya, apakah yang menyebabkan berlakunya perubahan bentuk bahan pendingin? Cikgu boleh bagi ABC cikgu. Tahu tak Iman? Macam mana bahan kalau pendingin tu bergerak? Kalau tak tahu, hang geling. Kalau hang tahu, hang angguk. Tak tahu. Rasanya, okey, tak apa. Saya tolong awak ya. Okey. So, bahan pendingin ni dia boleh berubah. Satu, kalau ada melibatkan suhu. Okey. Yang kedua, tekanan. Kemudian yang ketiga adalah penyingkiran haba. Seterusnya adalah penyerapan haba. So, kalau pelajar-pelajar saya ni, suhu, tekanan, penyingkiran haba, penyerapan haba, apa yang awak rasa dia berkait dengan apa? Siapa boleh jawab? Syamira boleh? Syamira, kalau kita tengok hang banyak hang punya ni pingat dekat atas kepala hang tu. Boleh ke Syamira? Dia berkaitan dengan apa? Dapat tak? Boleh tolong ulang tak? Soalan saya, kalau suhu, tekanan, penyingkiran haba, penyerapan haba bahan pendingin, dia boleh berkait dengan apa? Berkait dengan apa? Susah ke soalan saya? Kalau nak tahu apa jawapan dia cikgu, saya rasa Syamira perlukan mangga romanis sekejap. Okey, kita berhenti rehat dulu cikgu boleh bagi diorang fikir dulu apa jawapan bagi soalan tersebut. Kita bagi diorang berhenti rehat. Kalau diorang tak dapat jawab juga, kita berhenti rehat dululah. Okey, jangan ke mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Didik TV bersama dengan saya Akmal Nazri dan sekarang ini kita berada di bab apa cikgu? Masih lagi bab 1 bagi subjek menservis peralatan penunjukan dan penyaman udara. Tadi sebelum kita berdiri rehat, cikgu ada menanyakan kepada kita semua. Soalannya adalah apa cikgu? Soalannya adalah apakah kaitan bahan pendingin, berkaitan antara bahan pendingin yang berlaku perubahan suhu, tekanan, penyingkiran haba dan penyerapan haba, dia berkaitan dengan apa? Nampak panjang soalannya kan, tapi sebenarnya jawapannya senang je. Sebab tu, Syamira, hang dah tahu ke belum jawapan dia? Dok ye. Macam tu kita duduk dululah. Kita tunggu sampai pokok mangga berbuah 2 kali. Cikgu,
Saya rasa saya macam nak cuba jawab lah, cikgu. Okey, cuba. Akmal. Ini kalau saya dapat jawab ni, cikgu. Saya ambil exam tahun ni, cikgu. Okay. Saya rasa dia ada berkait rapat dengan ni, cikgu. Kitaran asas penyejukan. Betul, kitaran asas penyejukan. Okey. So kalau ingat balik pemampat, pemeluap semua tu kan? Ya. Yeah. Okey. Sorry. Betul ke, cikgu? Betul. Okey. So kita pergi dekat sini, kitaran asas bahan pendingin. Yeah. Okey, so seterusnya, saya masih nak bertanya. Silakan, cikgu. Okay. Please. Cikgu dah ajar awak 4 komponen asas dalam kitaran asas pendingin kan? Okey, boleh tak satu orang sebut satu? Satu orang sebut satu. Okay. Iman Zul Hakimi. Iman. Ya, saya. Okey. Antaranya apa? Antaranya pemampat. Okey, pemampat. Okey. Itu jangan jawab, cukup satu. Lagi 3 kita bagi kawan hang yang lain. Saya nak Hisham, boleh tak Hisham? Hisham. Okey, lepas tu Diana standby. Standby on you after this. Hisham. Pemeluap je. Pemeluap. Okey, bagus. Pemeluap. Okey. Yang ketiga? Yang ketiga Diana on mic. Jangan lupa on mic. Okey. Pemampat dah. Peranti pemeteran. Okey, peranti pemeteran. Betul. Okey. Last sekali. Siapa boleh? Seorang lagi. Siapa? Siapa boleh? Siapa boleh? Angkat tangan. Syamira. Okey. Penyejat, cikgu. Okey, betul. So, yang ini memang kalau pelajar MPV tak tahu, memang orang kata... Memang. Kan? Okey. Okey, so kita tengok dekat rajah dekat sini. Okey, seperti yang 4 orang pelajar tadi dah maklumkan. Okey, kita ada pemampat, pemeluap, peranti pemeteran dan juga penyejat. So, yang ini pelajar kena tahulah kedudukan. Jangan tertukar. Okey. So, dekat sini kalau ikutkan pemampat, okey, ni adalah dia punya jantung. Yang mana, cikgu? Pemampat. Oh, itu dia. So, kalau pemampat ni rosak, habislah sistem kita. Okey. So, pemampat ni, fungsi dia, okey, kalau nampak dekat sini, okey, ini adalah pengaliran bahan pendingin. Okey. So, kalau kita nampak dekat sini, sebelum pemampat, okey, wap 100%. Maksudnya bahan pendingin berada dalam keadaan wap 100%, tapi tekanan rendah. Okey. Bila tekanan rendah, dia masuk dalam pemampat, sebenarnya apa yang dia buat? Pemampat tu dia buat apa? Okey. Mesti ingat kan? Kalau pelajar MPV tak ingat ni. Cikgu balik kampus sekarang juga. Okey, pemampat. Siapa boleh bagi tahu saya fungsi pemampat? Apa fungsi pemampat, kawan-kawan sekalian? Siapa dapat jawab, korang dapat duit raya daripada Cikgu Faridah. Ada yang nak jawab tak? Ke saya ketik nama? Cio jahat je. Saya nak jawab. Siapa? Mana? Syamira. Tu jauh, perleh. Silakan Syamira. Memampat bahan pendingin dari saluran sedutan ke saluran nyacas. Okey, betul. Pandai. Okey, so pemampat ni sebenarnya, betul lah kata Mira tu. Okey, dia nak sedut bahan pendingin daripada saluran sedutan. Yang ni kita panggil saluran sedutan. Yang ini saluran nyacas. Okey, so dekat sini, masuk pemampat, dia akan mampatkan. Cuba bayangkan, kalau contohlah kata kita dimampat-mampatkan, kita akan rasa apa? Kecil je. Kita akan rasa apa? Contoh kalau kita masuk dalam bilik yang sempit, kita akan rasa apa? Lemas lagi? Kita akan rasa apa lagi persekitaran kita? Kita masuk dalam keadaan sempit, ramai-ramai. Claustrophobic, cikgu. Kita rasa apa? Boleh tak jawab? Siapa? Semakin lama semakin Panas. Mantap bagi Mi. Okey, macam itulah. Okey. So, dia bila dah masuk dalam pemampat, sebenarnya dia akan meningkatkan dia punya tekanan dan juga suhu. Right. So, bila tekanan tinggi, suhu pun tinggi. Okey. So, bila dalam keadaan sini, kemudian dia akan masuk melalui pemeluap. So, pemeluap
apakah fungsi pemeluap? Ha. Siapa nak sebut? Siapa nak jawab? Siapa? Oh, Syamira, hang memang... Oi, hang memang baik Mira. Okey, apa dia Mira? Menyingkirkan haba daripada proses pemampatan. Wow! Betul cikgu? Betul. Okey. Tepuklah sikit untuk Syamira kawan-kawan. Okey. Cun. Macam Mira cakap tadi betul lah. Okey, penyingkiran haba dekat sini. Sebabnya tadi haba tadi daripada pemampat kita perlu singkirkan. So kalau perasan, kalau lalu dekat bahagian unit luar dia panas. ni, betul, panas kan. Sebenarnya itu adalah proses haba disingkirkan. Sebab kalau tak ada tu, saya rasa aircon tu akan, dia boleh meletup tak cikgu sebenarnya kalau haba tu tidak ditransfer kepada yang kipas tu cikgu? Tak ada. Dia tak meletup cikgu? Tak meletup. Cumanya aircon takkan sejuk lah. Sebab haba tu tak dipindahkan keluar bangunan. Betul. Macam tu. Okey. So dekat sini, lepas dah haba disingkirkan, so bahan pendingin dekat sini dia akan menjadi cecair. Okey, sebab tadi dah panas, mendidih, lepas tu dah sejuk balik, dia bertukar bentuk menjadi cecair. Okey, so bila cecair tapi dia masih lagi dalam tekanan tinggi sebab pemampat ni dia akan mampat, dia akan sedut, dia akan hantar kan. So dekat sini jam. Tak adalah jam, maksudnya bersesak-sesak lah bahan pendingin tu. Okey, so kemudian dia akan lalu dekat peranti pemeteran. So kalau peranti pemeteran ni, apakah fungsinya? Apakah fungsinya? Okey, Syamira, hang jangan jawab dulu nah. Hang duduk diam-diam kat situ nah. Hisham nak jawab Hisham Irwan. Mengawal pengaliran kemasukan bahan pendingin je. Okey, betul. Okey. Baik, Hisham. So dia mengawal pengaliran bahan pendingin. So dekat sini umpama macam seorang polis trafik lah. Duduk dekat sini, kan? Kalau nampak dekat sini peranti pemeteran masuk dia, pintu dia besar juga kan? Tapi keluar kecil. Sebenarnya dekat sini macam saya kata tadi, seorang polis trafik kan, dia akan bagi seorang-seorang lalu. So kat sini semua nak macam gitulah, bila ada roadblock kan macam cepat nak bagi aku lalu macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau dekat sini dia bagi seorang-seorang lalu. So daripada sini tadi dia pack kan, dia jam. Dekat sini dia berada dalam keadaan tekanan rendah. Okay. Cikgu marah betul kan polis trafik tak. Tak, polis trafik siap. Cikgu, boleh tak saya nak tanya satu soalan cikgu? Saya rasa mungkin ramai juga nak menanyakan satu soalan ini mengenai aircon cikgu. Kenapa bila kita buka aircon cikgu, kipas pun tak boleh buka sekali? Ataupun ada orang cakap, bila kita buka aircon, buka kipas nanti tak sejuk. Kenapa tu cikgu? Kipas, maksudnya kipas ceiling ke? Kipas ceiling tu cikgu. Okey, sebenarnya kalau yang tu sebenarnya dia mengganggu pengaliran udara sejuk tu. Sebenarnya bila contoh kata aircon tu pasang, kita akan rasa hawa dingin kan? Betul. Hawa dingin tu sebenarnya dia ada circulation. So cuba bayangkan benda tu bergerak macam ni kan. So bila kipas pasang daripada atas, cikgu cakap kat kira betul dekat orang luar sana yang selalu pasang aircon dengan kipas sekali jalan tu. Saya sangat kiranya kalau pasang aircon memang tak digalakkan pasang kipas. Sebab macam saya kata tadi, kipas bila pasang aircon penyaman udara, dia ada circulation dia. Maksudnya udara tu berkitar. Tapi bila kita pasang kipas, benda tu akan ganggu pergerakan tadilah. Itu yang jadi panas. Ya. So sebenarnya lagi satu, kalau pasang kipas, haba panas dekat mana? Kat atas. Haba panas kat atas. So bila kita pasang kipas, sebenarnya kipas tu tolak bawah. Tolak bawah. Itulah yang akan mengganggu kita punya bilik kurang sejuk. Sebab cikgu perasan tak ramai orang buat macam tu kan? Ya, betul. Dia buka aircon dengan kipas, yang mana itu merupakan cara yang salah. Ya, betul. Kata Cikgu Faridah. Kalau tak puas hati dengan statement tersebut, cari Cikgu Faridah. Okey, boleh. Okey, sekarang baru saya faham cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jadi sampai situ saja cikgu. Ada lagi. Teruskan cikgu. Okey, ada lagi cikgu. Okey, so lepas peranti pemeteran tadi, dia bentuk dalam cecair. Kemudian dia masuk dekat bahagian penyejat. So kalau penyejat ni sebenarnya dalam bilik rumah kita lah. So kalau rasa dekat situ, kita akan rasa macam saya cakap tadi, hawa sejuk kan. Hawa sejuk tu sebenarnya haba diserap ke dalam bahan pendingin. Baik. So daripada tadi dia daripada cecair, dia bertukar bentuk kepada wap. So sampailah habis, dia akan berkitar. Selagi kita on aircon, selagi itulah dia akan berfungsi. Okey? Boleh setakat ni pelajar-pelajar saya? Boleh ke? Ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada Cikgu Faridah? Boleh angkat tangan dan tanyakan soalan tersebut. Tidak ada? Okey ke?
Okey cikgu, diorang semua okey je. Okey, kita terus Okey, so macam saya cakap tadi, fungsi komponen asas. Okey, pemampat adalah memampatkan bahan pendingin daripada saluran sedutan ke saluran nyacas. Okey, kemudian pemeluap, menyingkirkan haba yang terhasil daripada proses pemampatan. Baik. Okey, kemudian peranti pemetiran, mengawal pengaliran kemasukan bahan pendingin. Okey, penjejat, menyerap haba dari ruang yang didinginkan. Okey. So, kita sambung pula jenis bahan pendingin. Okey. Kalau jenis bahan pendingin pula, kita ada banyak sebenarnya. Okey, tapi untuk silibus kita ni, kita tahu yang inilah. Okey, kalau nampak dekat sini, R22, okey, R32 dan juga R410A. Okey. So dekat sini kalau nampak apa perbezaan antara tiga-tiga ni? Warna cikgu. Warna. Okey. So kalau nampak dekat sini, warna-warna tangki silinder ni, kita panggil dia tangki silinder. Yang ni ikut dia punya jenis bahan pendingin. So kalau R22 berwarna hijau muda, kalau R32 warna biru muda, R410A warna merah jambu. Okey. Okey. Yang ni kita belajar pula tentang jenis sistem penyamanan udara. Macam tadi saya kata peti ais tak ada kan? Sebenarnya kita masukkan inverter. Kan sekarang inverter. ni banyak orang cari ada inverter tak? Ada inverter tak? Kita punya aircon ataupun peti ais. Okey. Apa inverter tu cikgu? Okey, dekat sini kita terangkan dulu non-inverter. Okey, dia ada dua jenis. Okey, pertama penyaman udara non-inverter ni, okey, kita tengok kepada fungsi pemampat tu. Okey, kalau non-inverter ni sebenarnya pemampat hanya beroperasi sehingga sistem mencapai suhu yang dikehendaki. Contohnya katakan Akmal setting suhu 25 darjah Celsius kan? Okey. Pemampat tu dia akan bekerja sampai bilik tu capai 25 darjah Celsius. Tapi bila dia dah capai, automatik pemampat tu akan berhenti beroperasi. Oh, is it good or bad cikgu? Okey. Ada baik dan ada buruk lah. Okey. Tapi bila katakan kita kan akan panas balik contohnya kan. Okey, bila nak panas balik, pemampat tu akan hidup balik lah. Tapi bila pemampat tu hidup balik, dia umpama macam kita nak kayuh basikal. Kayuhan yang pertama tu. Dia nak So dia menggunakan apa sebenarnya? Tenaga yang banyak. Yes. So bil pun akan melambung. Ya, betul. Okey. Untuk penyaman udara inverter pula, okey, dia penggunaan motor pemampat direka khas untuk mencapai kecekapan penyejukan yang lebih baik dan juga senyap. Okey, dekat sini pemampat akan sentiasa beroperasi. Pemampat tu akan jalan. Macam yang non-inverter, bila dia dah sampai tahap sejuk, dia akan cut off kan? Tapi bila inverter ni, dia akan still jalan. Walaupun suhu dah capai, tapi dia akan still beroperasi lagi. Cuma pemampat dia akan berada dalam keadaan, dia bergerak tapi perlahan. Lepas tu dalam masa yang sama, dia akan pastikan persekitaran kelas pula dah. Bilik kita ni berada dalam keadaan yang samalah. Maksudnya suhu tu mala je. Macam tu. Okey. Itu perbezaan dia cikgu perbezaan antara inverter dengan non-inverter. I see. Okey, cikgu boleh tak saya nak balik rumah sekejap cikgu? Nak pergi mana? Please cikgu, saya nak tengok saya punya aircon rumah tu inverter ke atau non-inverter? Boleh. Boleh cikgu Boleh. Okey, sementara saya nak balik rumah, korang semua chill dulu. Selepas ni kita sambung balik dengan kita punya kelas kita. Okey cikgu? Boleh. Selepas ni dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Didik TV bersama dengan saya Akmal Aziz. Cikgu. Cikgu, rumah saya cikgu, aircon dia tulis situ, saya pun tak tahu saya inverter ke tak. Aircon tu dia tulis cikgu. Saya rasa dia non-inverter lah cikgu. So maksudnya bagus ke tak bagus cikgu sebenarnya inverter ni? Inverter ni sebenarnya bagus dalam kalau penggunaan yang jangka masa yang panjang. Okey. Contohnya katakan memang kita punya ruang tu kita duduk daripada petang sampai ke malam. Okey. Tapi kalau macam untuk sekejap-sekejap, saya galakkan pakai inverter. Non-inverter. Oh, non-inverter. Sebab inverter ni maintenance dia tinggi. Okey. Kemudian dia sangat sensitif in case kata kalau macam board dia terkena air. Habislah. Habis. Tapi kalau macam non-inverter, dia kira kalau macam kita servis memang macam nak cakap
dia boleh tahan lasak sikit. Oh, tahan lasak lah. Okay. Jadi pada anda semua kalau nak beli aircon, boleh DM Cikgu nanti. Kan? Dia ada brand sendiri, brand Farida. Okey, Cikgu, seterusnya. Okey, saya sambung. Okey, seterusnya. Okey, peluang pekerjaan. Prospek kerjaya. Okey. Macam kita tahu kan sekarang ni, kalau penyaman udara, setiap rumah ada tak agak-agak? InsyaAllah ada, Cikgu. InsyaAllah ada kan? InsyaAllah ada. So, sebenarnya prospek kerjaya sebenarnya bidang ni sangat memberikan peluang pekerjaan. Inilah yang pelajar-pelajar MPV perlu tahu. Okey. Apa kerja-kerja yang boleh? Okey, yang pertama sekali adalah jurutera produk. Okey, internship pemasaran, maksudnya nak memasarkan penyaman udara. Juruteknik HVAC. Okey, jurutera HVAC. Okey, juruteknik chiller, pembantu juruteknik chiller, jurutera jualan dan juga pembantu jualan. So banyak, boleh jadi jurutera, boleh berniaga, boleh bekerja sebagai orang bawahan, atasan, ikut. Cikgu tak nak tanya diorang ke? Diorang nak jadi yang mana satu, Cikgu? Itulah, saya boleh saya tanya. Syamira. Yang mana satu kalau antara pilihan prospek kerjaya yang anda dapat lihat di sini, yang mana satu yang awak akan memilih untuk awak punya future? Pembantu jualan je kot. Pembantu jualan. Kenapa tak nak jadi jurutera produk terus? Dia jam. Aduh, macam mana aku nak jawab ni? Okey, dia nak jadi pembantu jualan. Kalau Diana Nabila? Pembantu jualan juga. Pembantu jualan juga. Saya menanti jawapan. Saya memilih untuk mengeluarkan brand sendiri. Mana tahu kan? InsyaAllah. Okey, Hisham Mirwan. Juruteknik HVAC. Dia lain sikit. Lelaki dia lain sikit kan? Okey, kalau Hakimi. Mana satu? Jurutera jualan. Jurutera jualan. Okey, kalau Iman Akib? Jurutera jualan. Apa tiru Hakimi ni? Okey, dan terakhir sekali Iman Zulhakimi. Okey, terima kasih Iman. Okey. Iman, apa Iman? Jurutera HVAC. Sama dengan Hisham Irwan. Cikgu, apa HVAC tu apa sebenarnya, Cikgu? Kalau saya boleh bertanya kepada Cikgu. Heating, ventilation, air conditioner. Okey, tapi sebenarnya heating dekat negara kita tak pakai lah sebenarnya. Okey. Antara pilihan ni, soalan simple, Cikgu. Mana gaji paling banyak? Of course lah jurutera. Sebenarnya jurutera, pelajar-pelajar, diorang tak nampak jalan tau sebenarnya. Banyak yang tak nampak jalan. Sebenarnya lepas SPM, pelajar-pelajar ni boleh sambung sijil ataupun diploma sebenarnya. Kemudian untuk jadi jurutera, sambung terus ijazah. Ramai yang pelajar-pelajar kita macam sekerat jalan sebenarnya. Benda tu diorang kena tahulah sebenarnya. Ini yang gaji 5 angka tu, Cikgu. Yes. Tak nak kan Syamira gaji 5 angka? Nak? Tak mau juga. Dia nak. Okey, seterusnya Cikgu. Okey, saya sambung. Okey, yang ini pula adalah peraturan dan undang-undang pekerjaan. Okey, yang ini pelajar-pelajar perlu tahulah sebab kadang-kadang ada soalan yang akan keluar tentang akta. Okey, so ada 5 akta tentang pekerjaan. Yang pertama adalah Akta Kerja 1955. Okey. Akta Kesatuan Sekerja 1959. Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. Jadi saya kena berubah jadi peguam sikit lah. Silakan Cikgu. Kita nak tahu apa antara akta-aktanya. Okey. Ya. Okey, apa dia Akta Kerja 1959? Okey, yang ini adalah akta yang berkaitan dengan pekerjaan, okey, digunakan di Semenanjung Malaysia sahaja. Okey. Kandungan akta ni dia memberikan penekanan terhadap kontrak-kontrak perkhidmatan, okey, pembayaran upah dan potongan daripadanya, okey, kemudian pengambilan pekerja wanita, perlindungan bersalin, mengambil kanak-kanak dan orang muda, masa rehat, tempoh masa kerja dan hari pelepasan. Okey, kemudian faedah-faedah penamatan, pemberhentian kerja sementara dan juga persaraan, pengaduan dan siasatan dan akhir sekali adalah gangguan seksual. So maksudnya bila ada masalah-masalah ni, kita akan refer kepada Akta Kerja 1959. So kita boleh buat aduan lah
Yang inilah pelajar-pelajar kena tahu ataupun pekerja-pekerja sendiri kena tahu. Okey, seterusnya kita sambung kepada Akta Kesatuan Sekerja 1959. Yang ini adalah berkaitan dengan pertubuhan atau gabungan pekerja yang bekerja di Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah sama ada secara sementara ataupun tetap. Okey, so kandungan penting yang termaktub dalam akta ini adalah pelantikan ketua pengarah dan pegawai-pegawai lain, pendaftaran kesatuan sekerja, hak dan liabiliti kesatuan sekerja, keanggotaan dalam kesatuan sekerja, pertikaian dalam kesatuan sekerja, harta kesatuan sekerja, wang dan akaun, peraturan-peraturan. Last sekali adalah kesalahan dan penalti. Tahu tak liabiliti tu apa? Saya tahu cikgu. Tapi saya tak nak beritahu. Liabiliti tu siapa tahu? Hak dan liabiliti kesatuan sekerja. Liability. Liability. Ada yang boleh jawab tak? Apa dia? Ada siapa-siapa tahu? Syamira pandang apa kat luar tu? Ada orang mai ke? Tak ada orang mai ya? Ada. Kalau tak saya bagi tahu teruslah. Okey, liability ni sebenarnya dia adalah hutang ataupun tanggungan dalam kesatuan sekerja tu. Yes. Okey, seterusnya Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Yang ini adalah untuk mengawal selia perhubungan antara majikan dan juga pekerja serta kesatuan sekerja. Dalam pencegahan dan penyelesaian jika berlakunya pertikaian. So kalau majikan dengan pekerja bergaduh, kita akan refer Akta Perhubungan Perusahaan. So dekat sini kandungan penting yang termaktub dalam akta ni, terdapat sebarang pertikaian antara pekerja dan majikan, perlulah menyelesaikannya sendiri dengan cara rundingan. Kalau perlu penglibatan pihak berkuasa, polis ke, badan pencegahan rasuah ke kan. Seterusnya pekerja tidak dibenarkan sama sekali mengisytiharkan mogok ataupun sekat masuk kerja sekiranya perkara tersebut telah pun dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan. Sekiranya sesi rundingan dan perbincangan gagal, perdamaian ataupun timbang tara diperuntukkan dalam akta ini. Berpiket secara aman dan teratur dibenarkan, dengan syarat dijalankan berhampiran tempat kerja. Mana-mana pihak yang memberikan bantuan keuangan untuk menyokong aktiviti mogok merupakan satu kesalahan. Boleh disabitkan kesalahan lah. Seterusnya Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Peruntukan keselamatan sosial dalam kontingensi tertentu bagi membuat peruntukan lain yang berkaitan dengannya. Kandungan penting yang termaktub dalam akta ni adalah insurans dan caruman. So kalau insurans dan caruman, tahu apa? Berkaitan dengan apa? KWSP. KWSP. Aisina cikgu. Faedah kepada pekerja, pentadbiran kewangan dan juga audit. Memutuskan pertikaian dan tuntutan. Akhir sekali adalah penalti, hukuman. Last sekali adalah Akta Kilang dan Jentera 1967. Dia adalah peruntukan bagi pengawalan kilang yang berhubung dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang di dalamnya. Pendaftaran dan pemeriksaan jentera, juga perkara-perkara yang berkaitan. Kandungan penting yang termaktub dalam akta ni adalah keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Orang yang bertanggungjawab dan perakuan kekompetenan. Maksudnya orang-orang yang betul, yang kiranya ada sertifikat dalam tertentu. Pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya dan penyakit yang berbahaya. So yang ini semua kita sebagai pekerja kena tahulah. So kita akan refer kepada Akta Kilang dan Jentera. Kemudian notis menduduki kilang, pendaftaran dan penggunaan jentera. Akhir sekali adalah syarat-syarat am penggunaan peraturan. Seterusnya, apa kepentingan akta ni sebenarnya? Akta dan undang-undang. Yang inilah yang kita kena tahu. Untuk membela, melindungi. Yang pertama sekali adalah melindungi pekerja daripada diperdaya oleh majikan. So katakan hari tu kita interview, kita dapat gaji awak adalah 1,000. Tiba-tiba bila dapat gaji, dapat 700. Apa ni kan? Apa ni? Nak marah siapa? So kita kena refer baliklah akta-akta yang berkaitan. Kemudian bekerja dalam keadaan selamat. Melindungi hak pekerja seperti kebajikan, cuti dan sebagainya. Mendapat upah yang sesuai. Memastikan produk dan hasil kerja berkualiti.
Okey, melindungi hak majikan juga. Majikan pun dia win-win situation lah. Okey, kemudian panduan kepada majikan dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Last sekali, sebagai panduan sekiranya terdapat sebarang masalah seperti kemalangan. Okey. Saya sambung boleh cikgu. Cikgu nak buat rumusan pun boleh juga cikgu. So, kita tinggal lagi berapa minit sahaja. Masa kecederaan dah cikgu. Okey, ni last Okey, pemeliharaan alam sekitar. Dia ada dua. Yang pertama adalah kesan pengabaian alam sekitar dan yang kedua adalah amalan pelupusan sisa. Okey, tak sempat saya nak interview pelajar saya. Okey, kesan pengabaian alam sekitar ni macam biasa kita dah tahu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran persekitaran dan juga pencemaran bunyi. Okey. Tadi kita belajar tentang bahan pendingin kan sebenarnya. Okey, bahan pendingin ni sebenarnya dia tak boleh dibebaskan dengan sesuka hati. Sebab gas bahan pendingin tu sebenarnya dia akan menipiskan lapisan ozon. So itu yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Lepas tu kita pun semakin terdedah dengan penyakit. Okey. So dalam bidang ni kita ada cara-cara yang untuk melupuskan. Kita balik. Okey, yang pertama sekali adalah kaedah pengasingan. Okey, ini maknanya dia asingkan antara minyak dengan bahan pendingin. Okey, kemudian kaedah pump down. Okey, kaedah pump down ni apa tujuan dia sebenarnya? Apa dia kaedah pump down? Nak tanya Iman Nakib boleh tak? Iman Nakib. Pump down ni apa tujuan dia? Iman Nakib. Iman Nakib. On mic. Okey. Apa kayak pump down tu apa? Pump down. Kita nak tambah gas dalam satu unit. Nak tambah gas dalam satu unit. Kita nak tambah pump down. Betul ke? Macam salah je tambah. Cikgu bagi jawapan cikgu. Boleh saya bagi jawapan? Okey, kaedah pump down ni sebenarnya adalah kita nak kalau kata kita pindah rumah ataupun kita nak pasang dekat kawasan yang baru, okey, kita lakukan proses pump down. Pump down ni sebenarnya kita nak simpan bahan pendingin semua dekat unit luar. Okey. Maksudnya kita kunci dia duduk dalam tu. Jangan pergi mana-mana. Macam tu. Okey, kemudian kaedah mesin tebus guna. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Ingat kaedah pump down tu apa? Itu yang cikgu sebut tu. Ingat, cikgu juga cakap tadi, pasang aircon jangan pasang kipas sekali, nanti kan bil pun tinggi, tak rasa sejuk juga kan. Okey, kepada anda semua terima kasih banyak. Terima kasih Cikgu Faridah. Terima kasih pelajar-pelajar kita yang bersama dengan kita hari ini untuk sekolah pilihan hari ini. Diharapkan apa yang cikgu ajar dapat orang kata manfaatkan nanti. Okey, kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Saya Irwan bin Sabu, bapa kepada Nur Hisham. Harapan saya kepada anak saya yang akan menghadapi pemeriksaan KPM pada tahun ini agar belajar rajin-rajin dan fokus dalam kelas. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah Azira binti Hamzah, ibu kepada Nur Syamira Nabila binti Muhammad Samsul daripada sekolah SMK Abi Perlis. Ucapan dan harapan saya kepada beliau, selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Semoga beliau dapat menjawab soalan peperiksaan itu dengan mudah, tenang dan lancar dan berjaya hingga ke puncak Menara Gading. Assalamualaikum. Saya Puan Hasina binti Syarani, ibu kepada Diana Nabila binti Zulfa, kelas 5 FEB SMK Kampar Perak. Saya sebagai ibunya biasa mendoakan semoga anak saya dapat menduduki peperiksaan SPM 2021 ini dengan lancarnya, tenang, tepat dan cemerlang. Semoga sukses, berjaya. Good luck. Assalamualaikum.